Okey, so hari ni kita akan buat perbincangan soalan peperiksaan akhir tahun tempoh hari. Okey. Sebelum saya mula, saya nak tanya, okey tak kertas soalan hari tu? Ha, okey tak? Boleh buat semua ke ada soalan yang susah ke? Bagi pendapat sikit. Tak sempat jawab semua. Tak sempat jawab semua. Okey. Kamu memang ikut 2 jam ke macam mana? Ke terlebih masa? 2 jam cikgu. 2 jam. 2 jam 2 jam setengah. sahaja Okey, alright, tak apa. So hari ni saya akan go through satu persatu soalan. Kalau ada bab yang kamu rasa tak faham, nak minta ulang, saya boleh ulang, insya-Allah. Tapi interrupt sajalah, jangan diam je. Kalau diam je saya tak tahu awak faham ke tak faham. Okey. Alright. So saya akan mulakan dengan apa itu kertas satu semula. Okey. Alright. Untuk kertas satu batch kamu KSSM kan? Soalan bentuk soalan memang macam ni lah. Maksudnya kita ada bahagian A, kita ada bahagian B. So bahagian A memang akan mengandungi 12 soalan, bahagian B mengandungi 3 soalan, kamu kena jawab 2 sahaja. Okey, jawab 2 sahaja. So di sini bentuk kertas soalan ni sebenarnya kita memang nak bantu kamu. Macam mana bentuk saya nak bantu kamu tu adalah saya sediakan ruang jawapan. Tapi dalam SPM sebenar nanti memang dah tak ada ruang jawapan Kamu akan jawab dalam buku jawapan. Okey? Alright. So di sini kita akan go through soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama adalah soalan fungsi. Rajah 1 menunjukkan fungsi f yang memetakan x kepada y. Okey, kita ada x, kita ada y di sini. Alright. Fungsi yang memetakan dia adalah fungsi f. Okey, jadi kalau diberi kamu dalam bentuk ni, kamu kena faham, sebelah kiri ni ataupun di mana anak panah tu bermula, ini adalah objek, ini adalah image. Okey, objek, image. Maksudnya kalau nampak anak panah tu ke sebelah kanan, maka sebelah kiri objek, sebelah kanan adalah image. Begitu juga kalau dia terbalik. Okey, jadi soalan yang pertama, tuliskan fungsi yang memetakan set X kepada set Y. Ini soalan yang pertama. Yang kedua, seterusnya cari nilai P dan Q. Okey, so di sini kamu kena faham sendirilah bagaimana terbentuknya daripada F, X kepada Y. Okey, so seperti dalam X ni, kita ada contoh negatif 2 dia jadi nilai Q. Okey, negatif 2 dia jadi Q. 2 pun jadi Q. Yang ni dia tak bagi hint apa-apa lagi daripada kamu. Tapi dia bagi hint di mana apabila 3 dia jadi nilai 9. 3 dia jadi 9. So di sini kita nampak ataupun kita kena faham bagaimana 3 jadi 9 adalah boleh bantu saya? 3/2. Okey, pandai. So di mana fungsi kita di sini f x sama dengan x kuasa 2. Okey, itu cara penulisan yang pertama. Okey, kamu belajar ada 2 cara penulisan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk f memetakan x kepada x kuasa 2. Okey? Ada 2 bentuk. Kedua-duanya diterima. Okey? Alright. Selesai yang pertama. Yang kedua dia kata seterusnya cari nilai P dan nilai Q. Okey. So di sini kita nampak untuk P, right? Dia boleh jadi 39 ataupun P9. Agak-agak nilai berapa yang kita kuasa 2 boleh dapat 9 selain 3? Negatif 3. Okey, pandai. So nilai P adalah negatif 3. Okey? Alright. So bila kamu dah tahu fungsi kamu, ni. Fungsi kamu adalah yang ini. Ni fungsi kamu, ni fungsi kamu. Jadi untuk Q,
untuk Q. Negatif 2 jadi Q. 2 pun jadi Q. Agak-agak berapa nilai Q ni? 4. Ha, 4. senang saja untuk dapat markah di sini. So, bila saya tanda hari tu memang ramai yang dapat betul lah. So, nilai Q adalah 4. 4. So, di mana pemarkahan dia? Sini 1, sini 1, sini 1. Okey, selesai. B. Nyatakan julat bagi hubungan itu. Right. So, hari tu saya ada minta kamu tambah, saya nak nilai kodomin kat sini. Okey. Right. Apa yang membezakan kodomin dengan julat? Okey, saya terangkan semula apa itu domin. Domin domin adalah objek. Apa-apa yang berada di sini, ini adalah domin. Bahagian X ni, ini adalah domin. Okey. So, bahagian sebelah kiri ni, ini adalah kodomin. Kodomin. Alright. Yang membezakan kodomin dengan julat adalah yang ada anak panah ni, ini adalah julat. Itu yang membezakan dia. So, di sini kalau soalan minta julat, maka julat kita sama dengan berapa ni? 4 dan 9. Okey, 4 dengan 9. Okey, saya nampak ramai yang tak letak kurungan. Bila kamu tak letak kurungan, salah. Salah. Jadi bentuk kurungan untuk fungsi, dia dalam bentuk bracket yang macam telinga ni. Jadi mesti tulis macam ni. Untuk julat. Begitu juga dengan kodomin. Maka sama dengan sini 4, 9. Cukup ke sampai situ? Tak. 12. Termasuk nilai 12. Okey, jelas untuk soalan yang pertama? Jelas. Okey, Okey. alhamdulillah. Okey, selesai untuk soalan 1. Saya sambung soalan yang kedua. Diberi fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3 per 5. Okey. Diberi cari nilai k dengan keadaan f2k sama dengan k tolak 1. Okey. So, apa yang kita kena buat kat sini? Apabila maklumat bagi f2k, bermaksud tempat x kita akan gantikan dengan apa? 2K. Alhamdulillah, pandai. So, 2 dalam kurungan 2k tambah 3. 2 dalam 2k tambah 3 per 5. Okey. Maklumat dah bagi tahu F2K sama dengan berapa kat sini? K tolak 1. K tolak 1. Senang saja. Maka di sini kita kembangkan bahagian sebelah kanan ni. 2 darab 2K kita dapat 4K tambah 3 per 5. Maka selesaikan. 5K tolak 5 sama dengan 4K tambah 3. 5K tolak 4K kita akan dapat K. Sini kita akan dapat 8. 8. Boleh? Boleh. Right. So, di mana pemarkahan dia? Kita kat sini saya rasa sangatlah pemurah pada awak. Pemurah tu maksudnya 3 markah. Sepatutnya ini 2 markah saja. Saya saja je bagi banyak markah kat sini. Cikgu Sarawak bagi. So, mana pemarkahan dia? Untuk ini, kita bagi apabila kamu tahu buat penggantian 2K tu dekat mana. Okey. Kita bagi markah kalau kamu tahu nak samakan dia dengan K tolak 1. Kita bagi markah untuk jawapan betul. K sama dengan 8. Okey. Selesai. Alright. Untuk B. B, dia bagi F songsang 2. Maklumat bagi F songsang 2. Alright. So, di sini ada 2 kaedah. Matematik tambahan memang ada banyak kaedah. So, kaedah yang pertama, kamu ada tak fungsi songsang dekat sini? Maklumat Belum. bagi fx belum ada. Boleh cari tak fungsi songsang? Boleh. Boleh. Okey, so bagaimana kita nak songsangkan dia? F x sama dengan 2x tambah 3 per 5. Maka kita akan samakan dia dengan y 2x tambah 3 per 5
5Y sama dengan 2X tambah 3. So, X kita adalah 5Y tolak 3 per 2. Gantikan semula, F songsang kita adalah 5X tolak 3 per 2. Sampai sini, faham? Faham. Kamu tahu macam mana nak cari fungsi songsang? Tahu. Tahu. Boleh samakan dengan Y atau samakan dengan X. Okay. Alright, so bila kamu dah ada fungsi songsang, dia kata F songsang 2. Apa yang kamu patut buat penggantian kat sini? X. Maka F songsang 2 sama dengan, saya terus buat penggantian 10 tolak 3 per 2 sama dengan 7 per 2. 2. Okey. Faham? Faham. Okay, alhamdulillah. Okey. So di sini kalau kamu guna kaedah ni memang kamu boleh dapat 3 markah. Mana 3 markah tu adalah, of course lah, jawapan 1. Bila kamu buat penggantian 1, ada fungsi songsang 1. Ini kaedah yang pertama. Kalau kamu guna kaedah yang kedua, saya tunjuk kaedah yang kedua. Mana saya nak tulis ni? Sini. Kaedah kedua mudah. Apa maksud saya mudah? Bila soalan bagi, ni, F songsang 2, kita kena faham, 2 ni adalah nilai 2 ni adalah image. 2 ni adalah image. Maka, apabila soalan bagi fungsi, ini adalah tempat image. Okey? X adalah tempat objek. Okey. Bila saya dah bagi maklumat macam tu, kita patut gantikan X dengan 2 ke Fx tu 2? FX. Okay. So, kaedah yang kedua, kita buat 2 sama dengan 2X tambah 3 per 5. Okey. So, bila kamu dah samakan, darablah. 5 darab 2 dapat 10. 10 tolak 3 dapat 7. 7 sama dengan 2X. Maka X adalah 7 per 2. Okey. Jawapan sama saja. Betul? Betul. Tapi di sini kamu faham konsep. Apabila dia bagi F songsang, dalam tu adalah image. Image. Okey. Jadi untuk kaedah yang pertama dengan kaedah yang kedua ni, satu panjang, satu pendek. Kamu nak guna yang mana? Yang pendek. Kamu nak guna yang pendek. Ada nak guna yang pendek, ada nak guna yang panjang. Terpulang. Tak ada masalah. Tapi untuk kaedah kedua, di mana 3 markah tu saya akan bagi, jawapan ni betul. 1, kamu faham 2 tu adalah tempat image. Dapat 2 dekat situ terus. Okey? Alright. Selesai untuk soalan nombor 2. Saya sambung soalan nombor 3. Diberi bahawa 1 ialah 1 daripada punca persamaan kuadratik. Okey. X tambah T kuasa 2 sama dengan 36. Dengan keadaan T ialah pemala. Cari nilai-nilai T yang mungkin. Okey, di sini apabila dikata 1 ni adalah punca, kamu kena ingat, punca, kalau saya bagi kamu persamaan kuadratik, ini adalah punca. X tu adalah punca. So, untuk soalan ni mudah sangat. Maksud saya macam mana mudah sangat tu? Gantikanlah X sama dengan 1. So, kita ada 1 tambah T kuasa 2 sama dengan 36. Alright? Apabila soalan minta nilai-nilai T yang mungkin, 1 tambah T, disebabkan ada kuasa 2 ni, saya boleh bawa pergi sana. Dia akan jadi set 36. Tapi jangan lupa mesti ada tambah tolak. Setiap kali kamu bawa kuasa 2 ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri, mesti akan jadi tambah tolak. Alright, so di sini 1 tambah T boleh jadi 6. 1 tambah T boleh jadi negatif 6. Maka nilai T kita yang pertama adalah 5. T kita yang kedua adalah negatif 7.
Senang sangat ni. Boleh faham? Boleh. Okay. Alright. Ini pun saya kata banyak sangat saya bagi markah kat kamu ni. Okay, di mana pemarkahan dia? Ni 5 markah 5. So, dapat T5 1 markah. T7 1 markah. Ini ada salah satu salah satu Okey, boleh. Ini salah satu ni saya bagi 1 markah. Di sini kamu tahu bila kuasa 2 pergi sana dia jadi tambah tolak 1 markah. Kamu buat penggantian 1 markah. Senang sangat dapat markah di sini. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Boleh ke? Okey, selesai soalan nombor 3. Ada soalan tanya Okey, soalan nombor 4. Alright. Untuk soalan nombor 4, selesaikan persamaan linear yang berikut. Okey, yang ni saya nak ingatkan kamu sekali lagi di mana kamu boleh guna kalkulator. Untuk apa? Untuk kita tahu jawapan yang tepat dia apa. Okey, kejap saya buka kalkulator. Okey, kalkulator. Okey. Alright. Okey. Sekejap saya alihkan kalkulator ni kejap. Okey. So apa yang kamu patut buat untuk soalan ni? Dah tahu kan nak tekan mana ni? Ke tak tahu? Tahu. Menu. Okay. Tahu. Alright. So kita tekan sama-sama lah. Kita tengok jawapan kita yang sebenarnya. Okey, saya nak kamu tekan menu. Tekan menu. Kamu tekan bawah. Cari A ni. Cari kat sini. X, Y sama dengan 0. Okey, sama dengan simultaneous equation. Pilih nombor 1. Pemboleh ubah kita ada 3. 3. Okey. So di sini masukkanlah. Yang pertama 3. Seterusnya 2 sama dengan 17. Okey. Next. 2 1 2 10. Okey. Bawah tu kita ada 3 negatif 2 4 negatif 2. Okey. So kita tekan sama dengan terus bagi jawapan di sini. Kita dah boleh tahu dah. Jawapan mesti X sama dengan 2, Y mesti sama dengan 5, Z mesti sama dengan 1/2. Okey. Right, selesai guna kalkulator. Sekarang saya nak tunjuk. Disebabkan kertas matematik, mulai tahun awak, 5 markah ni kita bukan nak jawapan, kita nak jalan kerja. Jadi kalkulator ni memang sebenarnya membantu sahaja. Jadi jawapan awak katakanlah, awak kata, okey saya terus tulis jawapan. Cikgu mesti bagi saya markah. Mana boleh? Memang saya takkan bagi. Saya takkan bagi markah macam ni. Okey, saya tunjuk kaedah dia. Biar tersusun sikit apa yang kamu buat. So untuk ni, kamu kena namakan dulu ini adalah persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Okey, saya tunjuk kaedah dia. So untuk persamaan pertama, kedua dengan ketiga, kita nampak persamaan pertama dengan kedua kita boleh hapus Z ni. Kita boleh hapuskan Z. Maka saya nak kamu tulis macam ni. Persamaan pertama tolak persamaan kedua, titik 2 bertindih, jadi apa? Supaya kita nampak apa yang kamu buat. 3X tolak 2X, tinggal X. 2Y tolak Y, tinggal Y. 2Z tolak 2Z, hapus. Betul? Hapus. Sama dengan 7. 17 tolak 10. Okey, sampai sini faham? Faham. Okey, bagus. Jadi, ini adalah persamaan yang keempat. Apabila wujud persamaan baru, kita namakan dia persamaan yang lain. Okey. Selesai untuk nombor 1 dengan nombor 2. Okey, kita nak buat nombor 1 dengan 3 ke 2 dengan 3? Kita tengok kesesuaian. So, bagi soalan ni, disebabkan saya dah wujud X dengan Y, mestilah persamaan seterusnya X dengan Y.
Mesti X dengan Y. Jadi untuk menggunakan persamaan yang ketiga, persamaan yang kedua ni, okey, saya darab dulu dengan 2. Okey. Persamaan yang kedua darab 2 supaya dia jadi 4X tambah 2Y tambah 4Z. Sebab saya nak hapuskan Z. So, sama dengan 20. Okey. Ini adalah persamaan yang kelima. Tulis. Persamaan yang kelima. Saya nak selesaikan dia dengan persamaan yang ketiga. Maka, 3 tolak 5. 3 tolak 5. Okey. 3 tolak 5, maka 3X tolak 4X. Dapat berapa? Negatif X. Okey. Negatif 2Y tolak 2Y negatif 4 4. Y. 4Z tolak 4Z, hapuslah. Okey. Sama dengan negatif 2 tolak 20, negatif 22. Okey, sampai sini faham? Faham. Faham. So, ini adalah persamaan ke-6. Okey. Jadi, yang akan kita gunakan adalah persamaan ke-4 dengan persamaan ke-6. X dengan negatif X. Betul? Kita boleh hapuskan dia juga dengan cara yang keempat, persamaan keempat tambah persamaan ke-6. Sebab apa saya tambah? Sebab X tolak negatif X. X tambah negatif X, hapuslah. Boleh ni? Boleh. Boleh. Okey. So, sama dengan X tambah ni, hapus. Y tolak 4Y, negatif 3Y. Ni 3Y. Sama dengan 7 tolak 22, negatif berapa ni? Negatif 15. 15. Maka Y sama dengan 5. Nampak? So, jalan kerja kamu ni tersusun lah. Kita nampak apa yang kamu buat. Kamu nak check pun senang nanti. Bila dah selesai Y sama dengan 5, kita gantikan dalam persamaan yang ke-4. 4. Okey, so gantikan Y sama dengan 5 dalam 4. Okey. Dalam 4, maka X tambah 5 sama dengan 7, maka nilai X kita adalah 2. Macam tu. So, yang terakhir nak cari Z, gantikan Y sama dengan 5, X sama dengan 2. Okey. Dalam persamaan yang pertama. Boleh, kedua boleh, ketiga pun boleh. So, dalam yang pertama. So, nanti kamu selesaikan. Kejap saya gantikan. 3 darab 2 dapat 6. Tambah 2 darab 5 dapat 10. Tambah 2Z sama dengan 17. So, sini 6 tambah 10, 16, 17. 2Z sama dengan 1. Z sama dengan 1/2. So, jalan kerja kamu ni teratur. Okey, boleh faham tak apa yang saya terang ni? Boleh. Faham. Okay. So, lepas ni kalau boleh cuba buat jalan kerja macam ni. Supaya saya faham, kamu faham, nak rujuk balik pun mudah. Okey, kejap Alright. So, di mana pemarkahan dia? Okey, bagi persamaan serentak, 5 markah, kita akan bagi jawapan yang terakhir ni mesti dapat 1, X ni akan dapat 1. Okey. So, untuk Y sama dengan 5 ni, dia kongsi markah dengan X sama dengan 2. Ni kongsi markah. Ni kongsi markah. So, markah yang seterusnya adalah apabila awak buat penghapusan. Okey, ini 1, ini 1, di sini 1. Macam tu. 5 markah, selesai. Ingat soalan persamaan serentak yang melibatkan 3 persamaan ni, markah pertama apabila awak buat penghapusan yang pertama, markah kedua penghapusan yang kedua, markah ketiga
kaedah untuk dapatkan mana-mana nilai X, Y, Z. Kaedah markah keempat dapat nilai X, Y, Z. Markah yang kelima dapat nilai X, Y, Z tu. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Terima kasih. Okey, alhamdulillah selesai. Soalan seterusnya, soalan nombor 5. Okey, log. Selesaikan persamaan log 3x asas 3 tolak log 2x tolak 3 asas 3 sama dengan 2. Okey. Right, untuk soalan log, apabila asas ni sama, ini saya panggil asas. Okey, ingat lagi tak? Asas yang mana? Yang Yang kecil. kat bawah log tu. Yang kecil tu kita panggil asas. Okey, kita tengok. Adakah nilai kedua-dua tu sama? Asas dia? Sama. 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 Okey, kalau sama, kamu kena ingat rumus apabila asas sama, disebabkan tengah-tengah dia adalah tolak, nilai dia akan jadi 3x per 2x tolak 3. Ini rumus. Okey? Macam ni. Kita boleh gabungkan dia. Tetapi kalau tengah-tengah tu tambah, dia akan jadi apa? Darab. Okey, pandai. Bagus. Alright. So, di sini kita boleh selesaikan 3 kuasa 2. Okey, sebelum tu. Dah jadi log, saya tak nak ada log ni lagi. Boleh tukar kepada bentuk indeks. Macam mana nak tukar bentuk indeks? Saya ajar balik. Ini adalah asas. Belakang ni adalah kuasa. Tengah-tengah ni, saya selalu ingatkan pelajar saya, ini adalah jawapan. Okey. So, asas 3. Kuasa 2. Jawapan dia adalah 3x per 2x tolak 3. Okey. 3 kuasa 2. Kita akan dapat 9. Okey, saya bawa naik 2x tolak 3 ni ke sana. 9 darab 2, 18x. 9 darab 3 tolak 27 sama dengan 3x. Maka saya selesaikan 18 tolak 3. 15x sama dengan 27. X sama dengan 27 per 15. Okey, ini bukan dalam bentuk termudah. Kita boleh kecilkan lagi. Dia akan jadi 9 per 5. Okey, sampai sini. Faham? Faham. Faham. Ada masalah tak dengan log? Ke tak suka log? Okey. 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 Alright, cantik. So, kalau tak ada masalah, saya teruskan dengan soalan B. Diberi bahawa log P asas 2 tambah log 2K asas 4 sama dengan 2K. Ungkapkan K dalam sebutan P. Okey, so di sini, saya selalu ingatkan juga pada saya, kalau log, sini asas 2, sini asas 4. Sama ke tak sama? Tak. Tak sama. So, kalau tak sama, kita kena samakan dia. Kaedah adalah log P asas 2 tambah log 2K asas 4 sama dengan 2. Okey, nak samakan dia mudah saja. Sama ada kamu kuasa 2kan nilai 2, yang ini pun kuasa 2, ataupun 4 ni kamu punca kuasakan, 2K kamu punca kuasakan. Okey. Yang saya cerita ni kaedah yang pertama. Kejap lagi saya cerita kaedah kedua. Okey. So, kaedah yang pertama, ni kena ingat log, kalau saya kata sini P, sini Q, sama je nilai dia dengan log P kuasa 2, Q kuasa 2. Nilai dia sama. So, kita boleh tukar log 4 P kuasa 2 tambah log 2K asas 4 sama dengan 2. Okey. Alright, tadi baru ajar. Kalau tengah-tengah tambah, asas dah sama. Dia akan jadi apa? Darab. Okey, pandai. Log P kuasa 2 darab 2K asas 4 sama dengan 2. Okey. Kita tak nak log. Asas berapa nilai dia asas?
4, Kuasa berapa? 2, Okey, pandai. So, 2P kuasa 2K sama dengan 16. Tetapi soalan nak ungkapkan K dalam sebutan P. Okey, so apa yang kamu buat adalah tinggalkan K sama dengan 16. Bahagi P kuasa 2. 2 jangan lupa. Okey, tak selesai lagi. Dia akan jadi 8 per P kuasa 2. Okey, faham? Faham. 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 Alhamdulillah. Okey. So, untuk kaedah yang pertama ni, yang kamu kena ingat ni tips dia. Kita boleh kuasa 2 kan dia. Maksudnya kalau P kuasa 2, Q kuasa 2. Boleh tak kalau saya tukar kuasa lain? Contoh P kuasa 3, Q akan jadi berapa? Kuasa 3, Pandai. Kalau saya kata P kuasa 1 per 2, Q kuasa? 1/2, So kamu jangan lupa apa yang kamu buat di bawah mesti sama dengan apa yang kamu buat di atas. Okey. Right, so selesai. Nak saya terang kaedah kedua ke tak payah? Nak. terang, Okey. Kaedah kedua ni dia jauh sikit lah perjalanan dia. Nanti kamu pilih je mana-mana kaedah kamu nak guna. So untuk kaedah kedua, sini kita ada log P asas 2. Disebabkan asas tak sama, maka apa yang kita buat adalah log 2K per log 4. Okey? So, sini disebabkan bahagian depan ni asas 2, saya tukarkan sini asas 2, sini pun asas 2 sama dengan 2. Ini kaedah adalah kita buat penukaran asas logaritma. Okey, apa itu penukaran asas logaritma? Apabila kamu ada contoh log B asas A sama dengan bahagian atas B, kita letak atas B. Ni maksud saya atas. Ni atas. Perkan dengan log A. Ini bahagian bawah. Okey. So, kita boleh tukar asas. Maksudnya kalau sini C, bawah pun C. Kalau atas D, bawah pun D. Macam tu. Jelas? Jelas. Okey. So, di sini, log 4 asas 2, kamu dah tahu nilai dia adalah? Ini kena tahulah. Sekejap log 2K asas 2 per log 4 asas 2 berapa? Yang ni kena ingat log 4 asas 2 nilai dia adalah 2. So, sama dengan 2. So, saya tak nak per 2 ni, maka semua saya darabkan dengan 2. Dia akan jadi 2 log P asas 2 tambah log 2K asas 2 sama dengan 4. Okey. So, ingat, bahagian depan ni, kita boleh bawa naik atas, dia jadi apa? Kuasa kan? Dia boleh jadi kuasa. So, log P kuasa 2 asas 2 tambah log 2K asas 2 sama dengan 4. So, kaedah ni dah sama macam yang tadi. Dia akan jadi log P kuasa 2 darab 2K asas 2 sama dengan 4. 2 kuasa 4 adalah 16. P kuasa 2 darab 2K. Tinggalkan K, dia akan jadi 8 per P kuasa 2. Okey. Jelas? jelas, Okey. Kamu nak guna kaedah yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Pertama. Kaedah yang pertama lah. Sebab saya rasa macam kaedah tu lebih cepat. Yang ni ambil masa sikit untuk kaedah yang kedua. Okey. Selesai. Soalan yang ke-5. Okey, soalan yang ke-6. Fungsi kuadratik X kuasa 2 tambah 4X tambah 15 boleh diungkapkan dalam bentuk fx sama dengan X tambah P kuasa 2 tambah Q dengan keadaan P dan Q adalah pemala. Cari nilai P dan nilai Q. Okey, yang ni pun ada dua kaedah. Saya kecilkan sikitlah pen saya ni. Okey. So, kaedah yang pertama, kamu tukar ini, ini saya ingatkan ini adalah bentuk am. Tukar kepada bentuk vertex. Apa itu bentuk vertex? Ini adalah bentuk vertex. Okey.
Bagaimana kita nak buat bentuk arm kepada bentuk vertex? So, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 15. X kuasa 2 tambah 4x, kamu kekalkan. 15 letak hujung sikit. Okey. Di bahagian tengah, bagi vertex, kita akan wujudkan dua nilai. Tambah kurungan, tolak kurungan. Ingat, tambah kurungan, tolak kurungan. Per 2, kuasa 2, kuasa 2. Okey. Apa yang akan awak isi bahagian atas adalah nilai B. Kalau ada negatif, masukkan negatif. Kalau ada positif, yang ni kalau positif, matikan positif lah. So, di sini nilai B kita adalah 4. So, masukkan. Sini 4, sini 4. Okay. Alright. So, 3 elemen depan ni, kita boleh faktorkan dia. Dia akan jadi X tambah, kamu tengok nilai yang sebelah 4/2 ni. Kita ambil 4/2 ni saja. Bagi 4 bahagi 2 adalah 2. So, X tambah 2 kuasa 2. Tu kaedah dia. Kita ambil ini, kita ambil ini. Okey. So, tolak 4 bahagi 2, 2. 2 kuasa 2 adalah 4. So, negatif 4 tambah 15. So, di sini X tambah 2 kuasa 2 tambah 11. Okey. Sampai sini faham? Faham. Alhamdulillah. Jadi kita buat perbandingan. Perbandingan fx yang kita ada adalah x tambah p kuasa 2 tambah q. Maka berapa nilai p? 2. Pandai. Berapa nilai q? 11. 11. Okey. Untuk penukaran kepada bentuk vertex, ada masalah? Ingat lagi? Ingat. Aku cakap seorang-seorang. InsyaAllah. Okey, selesai soalan yang pertama. Kaedah yang pertama. Okey, kalau kaedah yang kedua. Disebabkan soalan ni kata tak perlu pun kita cari bentuk vertex, kaedah yang kedua adalah begini. Okey, fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 15. Dibagi kamu fx sama dengan x tambah p kuasa 2 tambah q. Okey, kaedah ni terbalik. Maksudnya kita tukar bentuk vertex kepada bentuk arm. Maksudnya saya kembangkan yang ini. Yang ini saya kembangkan, saya akan dapat x kuasa 2 tambah 2px tambah p kuasa 2 tambah q. Okey? Yang ni ada masalah tak pengembangan? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey. So, bila kamu dah kembangkan bentuk vertex kepada bentuk arm, kita buat perbandingan. So, x kuasa 2, x kuasa 2. 4x sama dengan 2px. 2p. Maka 4 sama dengan 2p. Berapa nilai p? 2. Senang. 2 So, yang seterusnya kita ada p kuasa 2 tambah q sama dengan tambah 15. 15. Maka P 2 kuasa 2 tambah Q sama dengan 15. Q kita adalah 11. 11. Sama saja, betul? Ya. Disebabkan dia tak ada kata kaedah apa, terpulang. Boleh guna kaedah yang pertama, boleh guna kaedah kedua. Wow. Okey? Okey. Oh, saya tak terang markah tadi. Kamu tahu markah yang ni nak saya terang ke tak payah? Boleh. Saya teranglah. Boleh. Ni markah dia. Markah dia adalah, of course, jawapan 1. Apabila kamu tukar bentuk log kepada bentuk indeks 1, apabila kamu gabungkan log, 1 markah. Okey, sama juga macam ni. Kamu buat penukaran asas tu 1. Okey, penukaran asas tu 1. Kamu hilangkan log. Saya dah padam jalan kerja. Macam tadilah. Kamu hilangkan log, dapat 1. Jawapan lagi 1 markah. Okey? So, kaedah dia macam tu. Jawapan mesti 1 lah. Right, so soalan nombor 6 ni, 4 markah dia di mana? Kalau kamu guna kaedah yang pertama,
Obviously, sini 1, sini 1. Kamu buat ini 1, kamu buat ni 1. Okay, dapat 4 markah. So, kalau kaedah yang kedua, kamu kembangkan, kamu dapat 1. Nilai P1, kamu buat penggantian 1, Q betul 1. So, kaedah yang berbeza, kadang-kadang pemarkahan dia berbeza. Okay, B. Nyatakan titik minimum bagi graf fungsi fx itu. So, di sini titik minimum, ingat, kalau dia bagi kamu bentuk vertex ni. Ini dikatakan bentuk vertex. So, titik minimum sama dengan berapa koordinat dia ni? Ingat lagi tak? Negatif 2, 11. Negatif 2, 11. So, rumus dia adalah di sini negatif P, Q. Okay, negatif P, Q. So, since kamu punya P adalah 2, maka nilai titik minimum negatif 2, 11. 1 markah. Okay, selesai soalan ni. Soalan nombor 7. Cari julat nilai K. Okay, cari julat nilai K jika X kuasa 2 tambah 3X sama dengan 4K tambah 2 tidak mempunyai punca yang nyata. Ni dah sah-sah dia cakap tidak mempunyai punca nyata. Ada kaitan dengan apa ni? Pem? Pem? Lupalah tu. Apabila tidak mempunyai punca nyata, ada kaitan dengan nilai pembezalaian. So, pembezalaian sama dengan B kuasa 2 tolak 4 AC. Ni nilai pembezalaian. Okey. So, pembezalaian ada 3 kategori, sama ada lebih besar, sama dengan kosong atau lebih kecil. Bila dia kata tidak mempunyai punca yang nyata, adalah Lebih kecil. Ya, pandai. Okay, ini tidak mempunyai punca nyata. Okay. Kalau sama dengan kosong, apa? Ada 2. Ada 2. Ada 1. Punca nyata berbeza. Okay. Apa saya betulkan? Kalau sama dengan kosong, dia sama ada dia boleh tulis 2 punca sama. Okay. Ataupun ditulis 1 punca. Kalau dia kata 2 punca sama ataupun 1 punca, pembezalaian mesti sama dengan kosong. Okey, kalau lebih besar daripada kosong. 2 punca beza. 2 punca berbeza. 2 punca berbeza. Okey. So, pembezalaian ni ibarat apa kita boleh kata macam syarat lah. Kalau dia maklumat kata 2 punca berbeza, maka pembezalaian mesti lebih besar dari kosong. Kalau maklumat kata 2 punca sama, pembezalaian mesti sama dengan kosong. Kalau dia kata tidak mempunyai punca nyata, maka pembezalaian lebih kecil daripada kosong. So, bagi soalan kamu ni, X kuasa 2 tambah 3X sama dengan 4K tambah 2. Ini belum lagi berada dalam bentuk am. Ingat, bentuk am mesti X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Nak ingat, senang. Mesti sama dengan kosong. Bentuk am mesti sama dengan kosong. So, di sini, X kuasa 2 tambah 3X. Apa kita patut buat dengan 4K tambah 2? Pindah ke Pindah. kiri. Ya, dia jadi apa? Negatif 4K tolak 2. Okey, negatif 4K tolak 2 sama dengan kosong. So, di sini kenal pasti. Apa nilai A kita? 1. 1. B, 3. C. Negatif 4K tolak 2. Okey, negatif 4K tolak 2. Okey, bila dah tahu A, B dengan C, kamu buat penggantian. Buat penggantian di dalam B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Sebab dia kata tidak mempunyai punca nyata. So, bila saya gantikan B, 3 kuasa 2 tolak 4
A kita 1, C kita adalah negatif 4. K tolak 2 lebih kecil daripada kosong. 3 kuasa 2 berapa? 9. Okey. Negatif 4. Saya darabkan dulu. Sini negatif 4K. Sekejap negatif 4K tolak 2 lebih kecil daripada kosong. Maka 9. Negatif 4 darab negatif 4K. 16K. Tambah 16K. Negatif 4 darab negatif 2. Tambah 8. 8. Lebih kecil daripada kosong. Maka 16K lebih kecil daripada negatif 17. 17. Maka K lebih kecil daripada negatif 17 per 16. 16. Okey? Okey. Alhamdulillah. So, di mana pemarkahan dia? 3. So, 3 kita nak tengok. Obviously lah jawapan 1. So, saya nak tengok ini lagi 1. Saya nak tengok mana lagi Okey, yang ni. Apabila kamu tahu nilai A, B dengan C. Ni. Inilah ni. Ni boleh. Okey? Maksudnya mesti jadikan dia dalam bentuk am dulu. Buat penggantian yang betul lebih kecil daripada kosong. Dan jawapan lebih kecil daripada negatif 17 per 16. Okey, selesai 3 markah. Soalan nombor 8. Okey, diberi alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 11. Cari persamaan kuadratik baharu yang mempunyai punca-punca berikut. Yang pertama, alfa tambah 1, beta tambah 1. Yang kedua, alfa per beta, beta per alfa. Okey, saya selesaikan yang pertama dulu. Okey, apabila dia bagi kamu ni, ini belum lagi dalam bentuk am. Mesti susun dulu. 2x kuasa 2 tolak tambah 3x tolak 11 sama dengan kosong. Kosong. Okey, ingat bentuk am saya kata apa? Sama dengan kosong. Okey, baik. Mesti sama dengan kosong. So, di sini, apabila dia kata punca alfa dan beta, kita mesti ada nilai alfa tambah beta, iaitu hasil tambah punca. So, nak ingat hasil tambah punca. Okey, saya tulis kat mana rumus dia. Okey. H TP, rumus dia adalah negatif B per A. A. HDP adalah C per C per A. A. Okey, itu kena ingat. So, di sini, alfa tambah beta adalah hasil tambah punca. Maka, negatif 3 per 2. Boleh? Boleh. Okey. Seterusnya, darab alfa beta. Nilai dia adalah negatif 11 per 2. Okey. Right. Untuk maklumat yang baru, kita ada alfa tambah 1 dengan beta tambah 1. Maka HTP adalah alfa tambah 1 tambah beta tambah 1. So, di sini dia akan jadi alfa tambah beta tambah 2. So, nilai dia akan jadi alfa tambah beta kita dah ada maklumat, iaitu negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2. Tambah 2. Selesaikan, kamu dapat 1 per 2. Okey. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Bagus. Next, HDP. So, HDP alfa tambah 1 darab beta tambah 1. Okey. Nak kembangkan kurungan, dia akan jadi alfa beta. Alfa beta tambah alfa tambah beta tambah 1. Boleh follow tak? Macam mana nak kembangkan ni? Saya tak terang Boleh.
Boleh. Okey. Boleh. So, nilai alfa beta kita dah ada. Negatif 11/2. Okey. Tambah alfa beta pun kita dah ada. Negatif 3/2. Tambahkan dengan 1. Okey, berapa jawapan dia? Negatif 14/2 tambah 1. Okey, kamu akan Negatif dapat? 6. Ya, pandai. Negatif 6. 6. Okey. Disebabkan dia minta kita buat persamaan baru, lagi satu maklumat yang awak kena hafal, kena ingat, X kuasa 2 tolak H TPX tambah H DP sama dengan kosong. Ini kena ingat rumus ni. X kuasa 2 tolak H TPX tambah H DP. So, di sini, kita masukkan dalam rumus tu, maka X kuasa 2 tolak HTP. Berapa HTP kita? Negatif 2. Negatif 1/2X. HDP kita tolak 6 sama dengan kosong. Kosong. Okey. Right. Tapi, untuk saya tak nak jawapan dalam bentuk per. Pada saya tak cantik macam ni. Apa yang kita patut buat? Darab semua dengan 2. maka dia akan jadi 2X kuasa 2 tolak X tolak 12 sama dengan kosong. Okey. Yang ni yang saya rasa ramai hilang markah. Tak buat pun ramai tak buat ni. Okey, selesai untuk A. Untuk B. B kita ada alfa per beta dengan beta per alfa. So, HTP kita adalah HTP alfa per beta tambah beta per alfa. Okey. Disebabkan bahagian bawah ni dia punya penyebut dia tak sama, maka saya darabkan dia akan jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 per alfa beta. Sampai sini faham? Faham. Faham. Bila kamu ada benda ni, ada tak maklumat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2? Tak ada. Tak ada. Yang kita ada hanyalah ni. Yang kita ada hanyalah ni. Ini sahaja. Alfa beta dengan alfa tambah beta. Di mana tak sama kamu tak boleh terus buat penggantian. Kamu buat macam ni. Negatif 3/2 kuasa 2. Ini salah. Ini salah. Okey, tak boleh macam ni. Jadi, kamu kena ingat alfa tambah sekejap. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sebenarnya adalah alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey. Yang ni boleh faham tak? Tak. Okey. Tak faham? Okey, tak apa. Tak faham. Right. Okey, contoh contoh. Saya bagi kamu alfa tambah beta kuasa 2. Okey, tolong saya kembangkan, kita akan dapat apa? Alfa kuasa 2. Alfa Beta kuasa 2 kuasa tambah beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta. 2 alfa beta. Betul? Yang ni faham? Faham. Okey. Sekarang ni, berdasarkan maklumat atas ni, ni yang saya pekatkan sekali lagi ni, kita hanya ada maklumat ini, kita ada maklumat ini. Betul? Betul. Okey. Dah. Maka saya bawa ini pergi sana, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Kalau kamu tak ingat pun tak apa. Yang penting kita tengok maklumat apa kita ada. Kita sesuaikan. Boleh? Okey. Okey. Okey ke? So, di sini dia akan jadi alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta per alfa beta. Okey. Baru kita buat penggantian. Okey. Alright. So, untuk penggantian, alfa tambah beta kita dah ada. Negatif 3/2 kuasa 2 tolak 2 negatif 11/2. Negatif 11/2 per
negatif Negatif 3/2. Okey. Tolong saya tekan kalkulator, Okey. berapa kamu dapat ni? Cikgu. Ya. Bukan per negatif 11/2. Oh, sorry. Betul-betul. Alpha beta Salah. Okey, negatif 11/2. Okey. Tekan kalkulator, berapa dapat ni? Tolong, berapa dapat? Negatif Negatif 53/22. Okey, negatif 53/22. 22. 53/22. Betul ni? Ah, Okey. Betul. Saya percaya kamu. Kamu tekan kalkulator kan? So, Ya. HDP dah dapat ni. Seterusnya untuk HDP, alfa per beta darab beta per alfa. Boleh potong, senang saja. Berapa dapat? 1. 1. Okey. So, seperti tadi, kita akan masukkan balik dalam ni. Dia akan jadi X kuasa 2 Kuasa 2. tolak negatif 53/22X tambah 1 sama dengan 0. Okey, yang ni dah cantik belum? Belum. Belum. Maka darabkan semua dengan 22. 22. maka 22X kuasa 2, negatif jumpa negatif. Positif. Okey, positif. Tambah 22 sama dengan 0. Kosong. Okey. Selesai untuk soalan nombor 8. Okey. Alright. Di mana pemarkahan dia? Okey. Markah dia adalah apabila kamu cari nilai hasil tambah dengan hasil darab yang baru. Yang ini O, saya bagi 1. Okey. Kamu buat penggantian betul, saya masukkan 1 sebab ramai yang lupa ni. Ni sebenarnya negatif HTP. Ramai yang lupa. So, situ 1, kamu cantikkan jawapan 1. Sama juga untuk B, O, sama ada ni ataupun ini, saya bagi 1. Kamu gantikan dalam persamaan tu 1. Jawapan betul 1. So, total 6 markah kat sini. Okay. Alright. So, kita Okay. take a break 5 minutes boleh? Boleh. Boleh boleh Boleh, minum cikgu. ke, buatlah apa-apa yang patut. Kita jumpa lagi dalam 10 minit. Okay? Okay ke? Alright.